Penting sangatkah nak buat penggredan ikan ni? Ya, penting. Kalau tak buat penggredan ikan, kita tak dapat menentukan ikan yang berkualiti dengan ikan yang tidak berkualiti. Jadi kita akan dapat membezakanlah antara grade-grade ikan ni. Cara buat grade ikan ni mudah saja. Jom saya tunjuk pada anda semua. Okey, jom. Okey, sebelum tu kita tengok soalan. Ada satu soalan daripada Shin Den Skin. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Zulkifli, boleh tunjuk tak cara nak asingkan anak-anak ikan tilapia tu? Okey Shin, terima kasih banyak-banyak kerana datang ke channel saya ni. Okey, saya boleh kongsikanlah daripada pengalaman saya ni buat pengasingan ikan, buat penggredan ikan. Jadi sekarang ni apa yang saya telah buat tilapia dan lobster lah. Tapi tilapia ni saya memang dah hampir bertahun-tahun dah dalam ternakan tilapia ni, dan saya mampu menjana pendapatan daripada penjualan anak-anak benih tilapia ni lah. Okey, saya boleh kongsikan bagaimana saya buat penggredan ikan. Jualan anak-anak benih tilapia saya ni taklah sehebat mana pun, tapi bolehlah sikit-sikit daripada menggunakan ruang yang kosong depan rumah dengan belakang rumah. Sebab saya menggunakan di hadapan rumah tu hanya ada satu kolam induk saja. Jadi di belakang tu saya menggunakan kok-kok semen lah, seperti yang anda boleh lihat dalam video-video lalu yang saya kongsikan tu. Jadi buat masalah, bekalan untuk anak-anak benih tilapia tu amat terhad bagi saya. Tapi permintaan memang cukup banyak. Jadi saya syorkan kepada anda yang di luar sana, rakan-rakan yang peminat akuatik ni, bolehlah cuba ternakan tilapia. Sebab anak-anak benih tilapia ni memang mendapat permintaan di hati peminat-peminat akuatik ni. Walaupun anak-anak benih tilapia saya ni dijual secara kecil-kecilan, tapi saya akan pastikan yang saya akan buat penggredan dulu ataupun mengkelas kepada kualiti anak-anak ikan ni. Ada juga yang kata, alah tak payah nak buat grade ikan, ikan semua hidup, boleh pun, tak ada masalah. Ya betul, memang tak ada masalah. Tapi korang perasan tak, ikan korang walaupun sama umur, tarikh yang sama, tapi ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar maksudnya adalah ikan yang berkualiti tinggi. Yang kecil nampaknya macam kurang berkualiti. Inilah betapa pentingnya kita membuat penggredan ikan, sebab kita akan mengasingkan ikan yang saiz berkualiti dan saiz yang tidak berkualiti di dalam takungan yang berlainan. Bilakah masa yang sesuai untuk membuat penggredan ikan? Okey, saya kongsi daripada segi pengalaman saya. Untuk membuat penggredan ikan ni, saya kategorikan kepada 3 peringkat. Okey, peringkat yang pertama, sebelum umur anak ikan mencapai 2 bulan, dan sebulan berikutnya, dan sebulan berikutnya lagi. Maksudnya ada 3 peringkat lah saya buat penggredan ikan ni. Okey, korang pernah dengar tak penjual benih anak ikan ni, dia menyatakan kepada anda saiz yang akan dijual adalah random size. Random size ni maksudnya anak-anak ikan tu belum lagi dibuat grade-grade ikan. Maksudnya anak-anak ikan tu belum lagi mencapai di usia 2 bulan. Saiz-saiz anak ikan yang korang beli tu semuanya adalah hampir-hampir sama. Jadi taklah ketara sangat. Apabila korang dah ternak ikan yang korang beli tu dah melepasi pada 3 bulan, korang akan nampak anak-anak ikan tu ada yang besar, ada yang kecil. Okey, daripada sini saya harap semua dah faham apa yang saya maksudkan dengan penggredan ikan besar dan kecil. Okey, ternakan saya ini unik sikit sebab saya menggunakan kok-kok semen untuk menternak ikan-ikan tilapia. Okey, di dalam kok semen yang anda lihat ni sebenarnya adalah anak-anak benih ikan yang berumur hampir 2 bulan. Anak-anak yang hampir 2 bulan ni saya ambil daripada di bahagian hadapan rumah dan dipindahkan ke belakang sini sebelum dibuat penggredan yang pertama. Dalam kok semen ni ada lebih kurang hampir 200 ekor. Jadi anak-anak benih baru yang baru dipindahkan ke dalam kok ni. Jadi saya akan tunjuk perbezaan saiz yang sebelum digradekan semasa umur dalam lingkungan 2 bulan, perbezaan saiz besar dan kecil.
Okey, dah nampak dah. Ada perbezaan dua saiz anak-anak benih tilapia ni yang berumur 2 bulan. Ada yang besar, ada yang kecil. Okey, yang besar saya akan asingkan ke dalam bekas yang lain lah. Jadi, baki selebihnya anak-anak ikan yang di dalam kok ni saya akan tinggalkan dulu dan saya akan buat penggredan di masa sebulan yang akan datang. Penggredan anak-anak ikan benih tilapia ni saya akan buat sebanyak 3 kali lah, seperti yang saya terangkan sebelum ni. Jadi anak-anak ikan yang tidak terpilih dalam masa penggredan 3 kali penggredan itu, saya akan anggap anak-anak benih ikan itu kurang berkualiti lah. Jadi sekiranya anak-anak benih ikan itu diternak, kita akan dapati anak-anak benih ikan yang kurang berkualiti ini akan lambat membesar atau pembesaran yang terbantut. Anak-anak benih yang tidak berkualiti ini tidak akan dibuang. Saya akan simpan di dalam bekas kok yang lain sebagai standby untuk pemancing-pemancing ikan datang membeli sebagai umpan hidup. Okey, bagi saya sekiranya anak-anak benih tilapia yang kurang berkualiti ini dipelihara juga akan melibatkan kos tambahan. Jadi kos dari segi pemakanan, kos elektrik dan kos tenaga untuk penjagaan. Kesimpulannya, penggredan ikan ini amatlah perlu. Sedangkan saya yang buat ternakan secara kecil-kecilan pun, saya membuat penggredan ikan bagi memastikan setiap pengeluaran ikan hasil daripada ternakan saya berkualiti, pembesaran yang sama dan kurang kos penjagaan. Ya, saya faham ada di antara kita yang masih lagi menternak anak-anak ikan ataupun ikan tilapia yang dah diternak sehingga dah bertahun-tahun tapi saiz masih kecil lagi. Okey, tak ada masalah. Okey, saiz anak-anak yang kecil ni sebenarnya boleh juga dijadikan induk, tapi induk yang mengeluarkan benih yang tak berapa cantik dan kuantiti yang sedikit. Contohnya kalau kata induk yang berkualiti akan mengeluarkan benih sehingga 300 ke 400. Kalau induk yang kurang berkualiti yang saiz kecil ni akan mengeluarkan benih dalam 50 ekor hingga ke 100 ekor. Itu pun jika ada yang hidup. Okey, akhir kata daripada saya, semoga video ni bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang sudi menonton video ni. Okey, sekiranya ada idea atau komen, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain video dengan lain tajuk-tajuk video yang boleh kita share sama-sama hasil daripada pengalaman. Okey, semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.